Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Disember 2023 bersama saya, Kimilia Nur Azlan. Taman permainan di pekarangan apartmen idaman Damansara Damai yang selalunya menjadi tumpuan kanak-kanak pada musim cuti sekolah kini menjadi lenggang. Suasana sugul menyelubungi kawasan itu sejak kes pembunuhan kanak-kanak Zain Rayyan Abdul Matin pada 5 Disember lepas. Tinjauan wartawan Kini TV juga mendapati tiada kanak-kanak yang berlegar di kawasan perumahan dan suara mereka hanya didengari dari dalam rumah sahaja. Menurut penduduk yang ditemui, sebelum berlakunya tragedi pembunuhan itu, suasana di kawasan taman permainan tersebut meriah dengan pelbagai aktiviti kanak-kanak. Kalau dulu lah, dulu tu ada lah sikit budak-budak main belah-belah petang lah. Lepas sekolah, dia orang balik sekolah, dia semua singgah sini main-main. Tu je lah. Dia petang-petang main. Lepas sebelum maghrib tu, dia semua balik lah. Jadi tak ada lah dulu lah. Sekarang ni kurang lah. Lepas ada jadi ni, mungkin tak tahulah, saya pun tak nak cakap. Kita pun seronok tengok budak-budak ramai sini kan, main buai apa, kita pun seronok. Keluar-keluar tengok demo main pun kita pun suka kan. Itu je lah. Kalau dulu waktu cuti sekolah, time-time macam ni pun ada juga tak orang main? Maknanya dalam kadang ada juga 2-3 orang gitu lah. Sekarang ni kurang, tapi memang kurang lah sekarang ni. Lepas kejadian kes bunuh ni kan, keadaan kanak-kanak sini memang agak sunyi lah, sepi. Dengan selalunya kawasan-kawasan tepi ni, jalan ni atau taman permainan tu memang dipenuhi kanak-kanak lah yang bermain lah. Tapi setiap ada kes ni memang terus lengang. Walaupun musim cuti sekolah kan, kalau ikut kan memang ramai lah budak-budak kan, tapi memang lengang, tak ada. Mungkin dipantau oleh ibu apa masing-masing lah. Takut ada kejadian sama akan berulang lah. Zain Rayyan Abdul Matin, kanak-kanak berusia 6 tahun yang disahkan mengalami spektrum autistik, dilaporkan hilang oleh ibunya pada 5 Disember. Kanak-kanak tersebut ditemui pasukan polis di kawasan aliran sungai kira-kira 200 meter berhampiran blok kediamannya pada keesokan hari, namun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kematian Zain diklasifikasi sebagai kes bunuh susulan hasil bedah siasat menemukan kecederaan pada leher dan badan kanak-kanak itu. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Susulan kejadian tersebut, ibu bapa juga kini mengambil langkah berjaga-jaga, malah sentiasa memantau keadaan sekeliling agar peristiwa menyayat hati itu tidak berulang, memandangkan kes masih dalam siasatan. Siasatan kes pembunuhan Zain Rayyan yang memasuki minggu kedua masih berlangsung dan pihak polis dilihat hampir setiap hari memasuki lokasi kejadian. Tumpuan pihak polis ketika ini adalah untuk mengumpul bukti baru bagi mengesan penjenayah. Namun, setakat ini masih belum menemui kunci yang menjurus kepada individu yang bertanggungjawab. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan kerajaan tidak akan menunggang orang Melayu hanya untuk memperkayakan segelintir pihak. Rafizi berkata demikian sebagai respons kepada desakan pembangkang mengenai agenda ekonomi Bumiputera Kerajaan. Dalam satu catatan di Facebook, Rafizi berkata kerajaan tidak akan menggunakan nama Melayu untuk diberikan kepada beberapa kerat pihak yang akhirnya mengalibabakan kepada syarikat bukan Melayu seperti yang berlaku terhadap Jana Wibawa. Program Jana Wibawa yang diperkenalkan oleh Pentadbiran Perikatan Nasional PN sebelum ini sepatutnya membantu kontraktor Bumiputera mendapatkan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Bagaimanapun, ia bertukar menjadi skandal rasuah yang melibatkan beberapa pemimpin bersatu. Alibaba ialah satu bentuk amalan mengutip sewa dengan perniagaan yang memenangi projek dan kontrak kerajaan mensubkontrakkan kerja sebenar kepada orang lain. Rafizi berkata keutamaannya adalah untuk meningkatkan sumbangan ekonomi Bumiputera kerana menurutnya, walaupun terdapat bilangan perniagaan Bumiputera yang besar, sumbangan ekonominya tidak seiring. Jelas Rafizi, pendekatan baru diperlukan untuk memperkasakan ekonomi Bumiputera dengan daya saing dan kemandirian boleh dicapai dengan memberi tumpuan kepada 3P, iaitu Product, Problem, People.
Katanya lagi, ia bermakna perniagaan perlu mencipta produk atau perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi keperluan pelanggan. Kerajaan memutuskan untuk menyekat dan tidak membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM Integrated Shipping Services Limited, daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di negara ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata sekatan itu kerana tindakan Israel yang mengetepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian serta kekejaman berterusan ke atas rakyat Palestin. Anwar dalam satu kenyataan berkata, Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera dengan mengenakan larangan kekal terhadap syarikat itu berkuat kuasa serta-merta. Anwar turut menjelaskan kebenaran kepada syarikat itu berlabuh di Malaysia diberikan Kabinet pada tahun 2002 dan 3 tahun selepas itu pihak terbabit dibenarkan mendarat. Namun, menurut Anwar, kerajaan pada hari ini memutuskan untuk membatalkan semua keputusan Kabinet lalu dan dalam masa yang sama, kerajaan turut memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara ini. Semalam, pelbagai pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO menggesa supaya kerajaan menghalang kapal milik syarikat berpangkalan di Israel daripada berlabuh di Malaysia. Mereka mendakwa kapal milik syarikat ZIM itu akan berlabuh di West Ports, Pelabuhan Kelang pada 26 Disember ini. Berita seterusnya, Lim Kit Siang menggesa Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana kenyataan berhubung Perdana Menteri bukan Melayu sebagai naratif beracun. Kit Siang juga menggesa Ahli Parlimen Kota Baru itu memohon maaf dan menarik balik kenyataannya. Menurut Kit Siang, Taqiyuddin harus dirujuk kepada Jawatankuasa Parlimen untuk melihat sama ada dia telah melanggar sumpahnya sebagai Ahli Parlimen untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Kit Siang turut mempersoal sama ada Taqiyuddin mengatakan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara adalah dokumen yang memecah belahkan dan menghasut apabila membuat kenyataan bahawa PM bukan Melayu adalah naratif beracun yang berisiko menimbulkan ketidakharmonian. Taqiyuddin sebelum ini menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menghentikan naratif beracun DAP. Ia selepas Kit Siang membangkitkan kemungkinan seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri dan pengerusi DAP wilayah Persekutuan Tan Kok Wai mencadangkan untuk mengembalikan semula pilihan raya PBT di Kuala Lumpur. Sementara itu, Kit Siang turut mempersoal sama ada Taqiyuddin bercadang untuk menjadikan PAS sebuah parti yang lebih sederhana selaras dengan perlembagaan kerana hakikat bahawa Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum, agama, budaya dan peradaban. Polis sebelum ini telah menyoal Kit Siang selepas membangkitkan kemungkinan seorang bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Muhammad Sanusi Mat Noor dilarang mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang memfitnah Anwar Ibrahim di media sosial, laman web dan mana-mana platform. Peguam SN Nai yang mewakili Anwar berkata, larangan tersebut sehingga kes saman difailkan Perdana Menteri terhadap Menteri Besar Kedah itu diputuskan mahkamah. Naib memberitahu Hakim Mahazan Mat Taib membenarkan permohonan interparti injunksi dipohon Presiden PKR itu pada prosiding yang dijalankan secara dalam talian di Mahkamah Tinggi Alor Setar semalam. Pada prosiding semalam, Naib turut dibantu Peguam Jaden Pun Wai Ken manakala Sanusi diwakili Peguam Yusfa Rizal, Yusof dan Adam Lokman Amdan. Menurut Naib, Mahkamah menetapkan 19 Februari 2024 untuk pengurusan kes di hadapan pendaftar menerusi e-review. Pada 13 Disember tahun lepas, Anwar menyaman Sanusi berhubung ucapan berbau fitnah mengaitkannya dengan perlakuan tidak bermoral dalam satu kempen ceramah jelajah PN Best Tambun. Anwar dalam pernyataan tuntutannya mendakwa kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud dirinya mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan. Anwar turut mendakwa kenyataan fitnah itu bermaksud dirinya telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat.
Anwar selaku pelintif mendakwa kenyataan itu dibuat dengan niat jahat bertujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadapnya dan PH semasa tempoh berkempen menjelang PRU 15 lalu pada 19 November tahun lepas. Sanusi dalam pernyataan pembelaannya berkata dia tidak mempunyai apa-apa niat jahat dan memfitnah Anwar, sebaliknya mengkritik ahli Parlimen Tambun itu bagi tujuan kempen PRU 15. Sementara itu, Mahkamah Tinggi Georgetown mengarahkan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad memfailkan pernyataan pembelaan sebelum atau pada 11 Januari 2024 dalam kes saman yang dikemukakan 3 pemimpin DAP terhadapnya. Saman itu difailkan secara berasingan oleh pengerusi DAP Lim Kuan Eng, veteran DAP Lim Kit Siang serta Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok berhubung ucapan Siti Mastura dalam satu ceramah di Kemaman. Peguam SNI yang mewakili ketiga-tiga pemimpin tersebut berkata mahkamah turut mengarahkan plaintiff memfailkan jawapan kepada pembelaan itu sebelum atau pada 26 Januari 2024. Ketiga-tiga plaintiff turut diwakili Peguam Jaden Poon Wai Ken dan Wong Kuo Jin, manakala Peguam Muhammad Hakim Faharmi Hassan mewakili Siti Mastura selaku defendant. Menerusi pernyataan tuntutan, ketiga-tiga plaintiff mendakwa Siti Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Chin Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura mendiang Lee Kuan Yew. Mereka mendakwa defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintiff, iaitu mereka mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara. Ketiga-tiga ahli politik itu menegaskan bahawa dakwaan defendant adalah tidak berasas, palsu serta berniat jahat kerana sengaja mengaitkan mereka dengan Parti Komunis dan Chin Peng. Oleh itu, mereka menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan serta perintah injungsi untuk menghalang defendant daripada terus menerbitkan kenyataan sama. Dalam perkembangan lain, Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Bajrul Hisham Syaharin menggesa polis menyiasat dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan rancangan Tebatan Banjir bernilai lebih 16 bilion ringgit. Bajrul atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bart turut membuat satu laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi hari ini berhubung isu berkenaan. Akan masuk ke IPD Dangwangi untuk membuat satu laporan polis dan menyerahkan thumb drive set of document berkenaan dengan rasuah berkaitan dengan rancangan Tebatan Banjir. Pada November 2022, rejim campuran telah melancarkan fitnah terhadap Menteri Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang kononnya meluluskan projek Tebatan Banjir bernilai 7 bilion. Walaupun selepas itu dijawab oleh Tuan Ibrahim bahawa dia tidak pernah meluluskan apa saja, namun setelah kantoi macam biasalah, rejim ini akan buat lupa dan buat tak tahu dan diamkan saja. Namun Anwar Ibrahim cuba mengalihkan isu dengan menyebut semua kertas cadangan rancangan Tebatan Banjir dikaji semula, konon katanya kerana tender terbuka perlu dibuat bagi menurunkan kos 7 bilion tersebut. Namun sekitar April 2023 telah tersebar satu surat yang dikatakan sulit, Kepala Surat Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang ditandatangani oleh Nik Nazmi Nik Ahmad sendiri. Surat menteri ini dihantar kepada Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di mana memohon kelulusan untuk projek runding terus dan senarai syarikat telah siap. Kan? Tadi dia kata Tuan Ibrahim Tuan Man bagi projek 7 bilion tak ada tender terbuka. Dia nak buat tender terbuka dan secara jelas surat ini
Nik Nazmi kemudian buat laporan polis, menteri buat laporan polis kerana kebocoran dokumen. Bukan surat palsu, kebocoran dokumen. Maknanya dokumen ini adalah dokumen yang benar, yang akhirnya dokumen tersebut daripada 7 bilion senarai projek sudah menjadi sebanyak 16 bilion. 16 bilion. Dan lebih menarik daripada senarai ini, nanti saya akan bekalkan semua, ada satu peruntukan 500 juta yang dikenali sebagai atas nama peruntukan tersebut pasukan khas pejabat Perdana Menteri projek Tempatan Banjir off budget. Bukan saja kos ini meningkat, runding terus, pilih syarikat, malah dia meningkat. Okey. Kenapa kos ini naik menggila? Projek yang sama, ni Trivago lah ni, projek yang sama, harga yang bilik yang sama, harga yang berbeza. Ini projek yang sama tetapi persoalan harga yang sangat berbeza. Okey. Kos naik kerana rasuah. Semua syarikat yang masuk rundingan peringkat akhir dipaksa menandatangani perjanjian rasuah, bersetuju memberi komisen kepada proksi menteri dan orang dalam kerajaan. Perjanjian dibuat kononnya membayar fee perunding cara. Bajrul turut mendakwa salah seorang penerima adalah pemandu yang bekerja di sebuah pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor, manakala satu lagi penerima adalah syarikat kosmetik. Sementara itu, satu lagi dokumen yang dipetik Bajrul adalah surat daripada Nik Nazmi kepada Anwar Ibrahim yang bocor pada April lalu. Dia mendakwa surat itu menunjukkan Nik Nazmi meminta Anwar meluluskan tender menerusi rundingan terus. Bagaimanapun, semakan mendapati tajuk surat itu sendiri menunjukkan ia berkaitan cadangan untuk satu tender terbuka bagi projek Tempatan Banjir. Pejabat Nik Nazmi telah membuat laporan polis berkenaan kebocoran surat itu pada Mei lalu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.